wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Abdul Qasim Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ketahuilah, wahai hamba-hamba yang dikasihi Allah, sesungguhnya para guru kaum sufi telah membangunkan kaedah-kaedah ajaran sufi yang didasarkan atas prinsip ketauhidan yang benar. Mereka menjaganya dari bid'ah, mendekatkannya dengan sesuatu yang mereka dapatkan daripada salaf dan ahli sunnah. Ajarannya tidak didapati unsur-unsur penyerupaan pada al-haq atau disebut sebagai tashbih, dan peniadaan atau disebut ta'til. Mereka mendefinisikan segala sesuatu dengan penyandaran kepemilikan tunggal kepada haqqul qidam, haqqul qidam. Menyatakan sesuatu yang ada dengan sifat ketiadaan. Oleh kerana itu, seorang guru sufi terbesar, Imam Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, berkata, tauhid adalah pengesaan pada yang lama dari yang baru. Beberapa ketentuan dasar hukum tentang akidah oleh sejumlah pembesar kaum sufi telah digariskan berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan kesaksian-kesaksian yang tampak. Dan hal ini Imam Ahmad bin Muhammad Al-Jariri semoga Allah Ta'ala merahmatinya berkata, barang siapa yang keagamaannya belum berdiri di atas prinsip tauhid dengan satu kesaksian dari berbagai kesaksian, maka tapak-tapak kaki penipu pasti akan menggelincirkannya ke lembah nafsu kerosakan. Artinya, barang siapa yang berlindung pada prinsip taklid dan tidak berfikir tentang dalil-dalil tauhid, maka dia akan jatuh dari jalan yang dapat menyelamatkannya. Itu sunnah Nabi. Dan tertawang di lembah kerosakan, sedangkan bagi orang yang mahu merenungkan beberapa kalimah dan ucapan pada guru sufi lalu menelitinya dengan saksama, merenungnya dengan sungguh-sungguh, maka pada beberapa pendapat, kesepakatan dan perbezaan antara mereka akan dijumpai sesuatu yang akan memperkuat perenungannya dengan satu kesimpulan bahawa suatu kaum tidak dapat melalaikan hakikat kebenaran dari tujuan akhir dan tidak dapat mi'raj ke langit dalam pencariannya dengan berpijak pada kelalaian. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita membicarakan tentang perkara yang berkait dengan kesufian, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah memperbetulkan akidah. Akidah yang benar akan menjadikan sufi itu berada pada landasan yang betul. Maka bila kita bicarakan tentang akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akidah ini dibina dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh golongan salafus salih, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Akidah bukanlah sesuatu yang direka, tapi suatu keyakinan yang diberitahu, yang dimaklumkan, yang diturunkan perintahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah, sebelum mereka membicarakan tentang kesufian, mereka menjelaskan kaedah-kaedah asas yang perlu ada. Jadi kalau kita bercakap sufi tanpa kaedah, barangkali orang Kristian juga mendakwa mereka bersufi. Kerana mereka juga beruzlah, mereka juga berpuasa, mereka juga menanamkan sifat-sifat yang baik, mengelakkan permusuhan, mewujudkan kecintaan. Mereka juga meninggalkan dunia. Demikian juga dakwaan Buddha. Demikian juga sebahagian fahaman yang mendirikan sufi atas hawa nafsunya.
Tetapi sebelum membicarakan semua hal itu, akidahnya kena tepat. Penyaksian kepada Allah SWT, mengenali Allah SWT. Maka seorang tidak boleh bersufi tanpa memulakan dengan ma'rifatullah. Kenal Allah. Kenal Allah melalui dalil-dalilnya. Kenal Allah melalui akalnya. Kenal Allah melalui penciptaan-penciptaannya. Kenal Allah melalui wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Maka demikian jalan-jalan mengenali Allah SWT. Itu kata Syekh Abdul Qasim Qushairi bila beliau memulakan dengan mengatakan, ketahuilah wahai hamba yang dikasihi oleh Allah, sesungguhnya semua para guru sufi telah membangunkan kaedah-kaedah ajaran sufi berdasarkan tauhid. Pertama, kita kena tahu sufi ini dibina atas asas tauhid yang kukuh. Bukan sufi ini dibina pada perkara yang tidak berasas atau pada keyakinan yang lemah atau akidah yang rosak. Tidak dibina sufi pada akidah yang sesat. Tidak juga akidah yang rosak. Maka sufi ini dahulu ialah, pendahulunya ialah prinsip ketauhidan yang benar. Dan mereka menjaganya daripada bid'ah. Baik, sepakat ulama tentang penolakan bid'ah. Dan para sufi menjelaskan bahawa mereka jauh daripada bid'ah. Bid'ah satu kalimah yang besar, makna dan pengertian. Dan kita tahu para ulama berselisih tentang sempadan-sempadan bid'ah. Namun kita semua bersepakat menolak bid'ah. Dan bid'ah yang kita tolak apa sahaja penambahan, apa sahaja perkara yang merosakkan agama. Secara kefahamannya atau secara amalannya. Ini yang disepakati. Adapun perkara khilafiyat, yang sebahagiannya menamakannya bid'ah dan sebahagiannya tidak. Maka ini bukan bid'ah yang dibicarakan oleh para ulama. Contohnya ada setengah-setengah pandangan dalam beberapa perkara. Yang ni anggap benda ni bid'ah, yang ni anggap tidak. Seperti nanti pada hari Arafah. Pada hari Arafah kita tahu hari paling mulia. Majoriti ulama melihat kemuliaan itu cuma berada di padang Arafah. Tapi sebagian ulama Syam menyatakan yang berada di luar Arafah juga perlu mengambil kesempatan tadi. Lalu mereka berhimpun pada hari 9 Zulhijjah. Pada hari di mana jemaah haji juga berhimpun di padang Arafah. Dan mereka juga berhimpun di tempat mereka untuk berdoa, bermunajat, memohon keampunan. Kerana mengambil kira bahawa kemuliaan Arafah itu bukan sekadar di Mekah, juga kami akan perolehi. Maka perkara ini yang tidak disepakati dari sudut halnya, maka ini kita tak bagi bid'ah. Ini khilaf tentang bagaimana melihat sesuatu. Yang disebut oleh para sufi, bid'ah yang disepakati, yang menguntuhkan agama. Seumpama bid'ah sufi yang menyatakan seorang bila sampai hakikat maka tak perlu solat. Maka ini disepakati. Tidak perlu menunaikan haji. Tidak perlu menutup aurat. Tidak dilarang bagi kami untuk khalwat dan sebagainya. Maka ini tidak benar. Ini bid'ah yang disepakati. Termasuk bid'ah mengkafirkan orang secara mudah. Maka ini bid'ah. Bila sedikit perselisihan dianggap fasik atau kafir. Ungkapan menuduh orang Islam dengan tuduhan yang cepat. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki orang Islam itu fasik. Merendah-rendahkannya fasik. Dan membunuhnya boleh membawa pada kekufuran. Yang ini kufur nikmat. Jadi bid'ah yang disebut oleh para sufi sama disebut oleh majoriti ulama. Itu bid'ah yang merosakkan agama. Adapun perkara khilafiyah ini satu perbincangan lain. Walaupun sebahagiannya menamakan ia bid'ah, sebahagiannya tidak. Kerana ia bersifat khilaf. Kemudian kata Abdul Qasim Al-Qushairi, mendekatkan dengan sesuatu yang mereka dapat daripada salaf. Baik, kita sebut pada salaf satu istilah, kalau dalam kurungan disebut satu istilah pengelompokan umat secara periodik yang di waktu, yang merujuk pada golongan terdahulu, iaitu generasi pada tabi'in dan mengikut jejak pada pendahulunya. Baik, bila kita sebut golongan salaf, sepakat ulama salaf ialah zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi'in.
iaitu 100 tahun pertama, 100 tahun kedua dan 100 tahun ketiga. Sebagaimana mereka bersepakat pada tempoh salafus soleh ini, apa pun perbuatan tidak dinamakan bid'ah. Seumpama sebahagian ulama pada zaman ini beranggapan, berpendapat, berfatwa tentang kebolehan mencium Al-Quran. Ini sebahagian mereka boleh cium Al-Quran sebagai tanda menghormati. Maka apa yang mereka lakukan pada period ini, atau kita sebut fatwa ini, tidak disebut bid'ah. Kerana ini zaman disaksikan tentang kemuliaannya. Kerana bicara bid'ah bermula selepas tahun ke-300. Tahun pertama hijrah sehingga 100 tahun, tahun 101 sehingga tahun 200, sehingga 199 dan tahun 200 sehinggalah tahun 299 atau 300. Period ini tak ada istilah bid'ah. Kerana ini adalah zaman keemasan yang disebut khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Baik-baik kurung-kurungku dan kurung selepas tu dan kurung-kurung selepasku. Maka ini tak ada istilah bid'ah. Apa yang dilakukan waktu itu maka disebut ini perbuatan salafus soleh. Umpama dijampi air, ditiup air dengan ruqyah, maka ini dibuat oleh para salafus soleh. Umpama ditulis Al-Quran pada pinggan, diletakkan air dan diminum, maka ini dibuat oleh para salafus soleh. Umpama mengambil berkat, sebagaimana dilakukan oleh Ummu Salamah, mengambil jubah Rasulullah, merendamnya dalam air, lalu diberi minum sebagai ubat demam dan penyakit dengan jubah Nabi SAW yang disebut sebagai At-Tabaruk. Maka ini ada dalil dan ada asbab, ada asasnya. Maka ini tidak disebut bid'ah. Jadi itu penting, period ini ataupun tempoh yang penting yang disebut pada salafus soleh. Yang mereka merakamkan fiqh mazhab pada salafus soleh. Kemudian kata Abdul Qasim lagi, dan ahli sunnah, yakni daripada hadis Nabi SAW, ajarannya tidak didapati unsur penyerupaan pada al-haq dan peniadaan. Baik dalam Islam, benda yang kita kena tahu tentang tidak ada tamthil, tidak ada ta'til. Apa itu tamthil? Tidak ada penyerupaan. Penyerupaan yang disebut sebagai hak. Allah Ta'ala tidak diserupakan dengan sesuatu. Maka ini penyerupaan. Dipanggil tamthil. Dan ta'til, maksud ta'til, artinya Allah SWT punya sifat-sifatnya. Sifat pemurah, penyayang. Kerana setengah cuba untuk menyatakan Tuhan tak punya sifat. Sebagai satu bentuk ta'til. Ta'til. Kalau di sini dia terjemah sebagai atheism. Ta'til menyebut tentang tak wujud apa-apa. Tak wujud apa-apa. Manakala tamthil maknanya wujud dengan penyerupaan yang sama dengan makhluk. Bila bicara tentang Allah, tidak ada tamthil, tidak ada ta'til. Pertama, tak boleh samakan dengan makhluk. Maka kita tidak ada tamthil. Yang kedua, tidak boleh ta'til. Artinya, tidak boleh melihat Allah itu macam suatu yang tak boleh nak definisi langsung. Ia wujud dengan sifat-sifat yang mulia. Maka ada yang, misalnya kalau kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Pertama, Allah tidak tamthil, tak disamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Maka jelas. Kemudian tidak boleh ta'til, okey, tangan ni bukan maksud tangan, tak boleh definisi tangan. Tak, ini makna tangan. Dengan dua makna. Yang pertama, memberi maksud majaz, itu kekuasaan. Yang kedua, memberi maksud hakikat yang layak bagi Allah dan kita nak komen. Kita tak kata tangan Allah macam tangan kita, tak ada. Allah menyebutnya. Maka tidak kita mentaktirkan dengan menafikan tak. Tangan tu maksud lain lah. Tak, dia ada dua makna. Satu, memberi maksud majaz, yang kekuasaan Allah. Satu, memberi maksud hakikat. Itu tangan Allah. Tangan macam mana? Wallahualam. Yang penting jangan menyerupakan dengan makhluk. Tak boleh. Kita nak samakan ada jari, ada kuku. Itu makhluk. Maka Allah tidak boleh ditamsilkan dengan makhluk. Sebab Allah menyebut laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama. Tuhan tak akan sama dengan makhluk dalam apa bentuk sekalipun. Maka ini disebut ta'til dan tamsil. Itu istilah yang penting dalam ilmu tauhid. Kemudian mereka mendefinisikan
Segala sesuatu dengan penyandaran pemilikan tunggal kepada hakul qadam. Baik, bila para ulama menyatakan seperti Junaid al-Baghdadi, apa itu tauhid? Ifradul al-qidam minal hadas. Sini sebut qadam. Biasanya qidam. Contoh kita belajar sifat 20. Kita baca wujud qidam, baqa. Baik, perkataan qidam. Apa maksud qidam? Ataupun Allah qadim. Qidam maksudnya sedia kala. Tidak dimulakan dengan permulaan. Allah yang sedia kala, tak ada permulaan. Kita ada permulaan. Kita bukan sedia kala. Allah itu bersifat qidam. Lawang pada qidam ialah baharu, hadas. Baharu ni kita. Maka bila Al-Imam Junaid al-Baghdadi waktu ditanya apa itu tauhid, beliau menyebut ifradul qidam minal hadas. Bahawa mengesakan Allah yang sedia kala daripada segala perkara yang baru. Perkataan hadas atau juga disebut sebagai hadis. Hadis ni kita lah makhluk. Maka Allah SWT itu sifatnya ialah hakul qidam, sedia kala, atau kita namakan tidak ada permulaannya, tidak ada pengakhirannya. Maka ini sifat Allah SWT. Oleh kerana itu Junaid al-Baghdadi, moga Allah merahmatinya, berkata, tauhid adalah pengesaan pada yang lama dan yang baru. Baik, sini terjemah lama. Isah qidam. Tapi bukan lama yang buruk tu, bukan. Lama artinya sedia kala. Ini terjemah Indonesia. Kalau dia terjemah Melayu, dia akan kata sedia kala. Itu perkataan qidam. Bila kita sebut Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, hayat, sama hingga akhirnya. Baik, pertama kita bicarakan sifat wujud Allah. Kemudian kita bicarakan sifat qidam Allah. Apa qidam? Sedia kala. Allah sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tak beranak dan tidak diperanakkan. Lain-lain makhluk semua sifatnya beranak dan diperanakkan. Kerana kita sifat hadas ataupun hadis. Apa itu hadis? Baru. Ya, baru lawannya lama dalam istilah bahasanya. Tapi bukan lama yang buruk tu, bukan. Lama di sini maksudnya ialah sedia kala. Sedia kala maknanya tidak ada yang mewujudkannya. Allah lah yang wujud. Kita ni ada yang mewujudkan kita. Kita namakan kita hadis. Maka ini asal tauhid yang kita kena tahu. Kita ni apa nama makhluk. Allah tu khalik. Dan Allah tidak diciptakan. Allah menciptakan. Allah tidak diadakan. Allah yang mengadakan. Maka manusia sebenarnya dengan mudah kita tahu dia Tuhan. Lalu kita tak samakan kita dengan dia. Jangan kata Tuhan. Kita kalau sebut dia raja, kita pun dah tak sama kita dengan dia. Dia raja, kita siapa? Kita dalam ranking kita manusia. Oh, kita kata dia orang kaya, kita siapa? Lalu kita akan kata kita berbeza dengan dia. Apatah lagi bila kita sebut ini Allah, maka ia berbeza. Kali itu bila musyrikin Mekah menolak Mi'raj Nabi SAW ke langit, kerana mereka melihat Allah itu sama dengan mereka. Lalu mereka mengira jarak, masa, tempoh. Walau Allah tidak terikat dengan benda tersebut. Bahkan Rasulullah berkata, aku diperjalankan, bukan aku jalan. Pada malam tu aku diperjalankan. Nabi SAW tak kata, saya berjalan pergi Baitul Maqdis. Maka bila Allah menyebut dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Diperjalankan hambanya. Memberi maksud hamba tu tak berjalan sendiri. Bila Allah perjalankannya, maka terkeluar daripada segala kiasan. Tak boleh kiaslah dengan tempohnya, masanya, jarak. Kerana Allah tidak memerlukan benda itu. Kerana semua tempoh di sisi Allah itu sama. Kerana Allah yang menciptakannya. Di sini asas tauhid. Yang semua orang kena tahu. Tentang apa maksud Allah SWT. Kemudian kata, lanjutan pada perbahasan tauhid kita. Yang ringkas. Beberapa ketentuan dasar hukum tentang akidah oleh sejumlah pembesar kaum sufi. Digariskan berdasarkan dalil yang jelas dan kesaksian yang tampak. Bila kita sebut tauhid, dia mesti ada dalil. Tauhid ni bukan pak turuk, mengikut datuk nenek moyang, bukan. Sebab itu dalam perbahasan tauhid, siapa yang bertauhid dengan bertaklid, hukumnya berdosa. Tauhid ini tidak boleh bertaklid, tapi mesti dengan ilmu. Kenapa awak ni semayang? Orang semayang, saya semayang. Kenapa awak ni beriman? Orang beriman, saya beriman. Bukan begitu.
Setiap orang kena tahu dalilnya. Sama ada dalil tadi bersifat ijmali, ringkas. Kau tanya, siapa Allah? Ya Tuhan yang menciptakan saya, yang beri rezeki pada saya. Berarti dia tahu dalilnya. Allah yang menciptakan alam ini semua. Kerana setiap perkara ada yang mewujudkannya. Maka saya makhluk dan Allah itu khalik. Setiap orang dia kena tahu dalil. Dia tak boleh kata sebagaimana penyembah berhala kata, kenapa semua berhala? Datuk nenek sembah, kita orang sembah. Sebab? Tak ada sebab. Maka Islam bukan taklid. Maka Islam mencela taklid. Yang disebut sebagai taklidul a'ma, sebagai ikutan membabi buta. Semua orang dalam bertauhid kena ada dalil. Orang beriman yang tidak ada dalil ketauhidannya dipanggil mukmin asin, orang beriman yang berdosa. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Supaya di mana pun kita pergi, utuh kita membawa akidah. Kita tak akan digoyangkan dengan suasana. Orang yang sebab dia beriman, dia Islam, dia sembahyang, kerana suasana environment dia, persekitaran dia, bi'ah dia. Lalu dia pergi tempat-tempat yang kufur, yang fasik, yang syirik, maka dia kena cepat terjebak. Sebab apa? Dah orang buat macam tu. Sebab itu wajib orang beriman ada dalilnya. Dalam hal ini Imam Ahmad bin Muhammad Al-Jariri atau Al-Hariri berkata, barang siapa katanya, man lam yaqif ala ilmi tauhid bi syahidin min syawahidihi zallat bihi qadamul ghururi fi mahwati min at-talafi. Siapa yang belum berdiri atas prinsip tauhid dengan satu kesaksian, ini dalil dari pelbagai kesaksian yang membuktikan keesaan Allah Ta'ala, maka tapak kaki penipu pasti akan menggelincirkannya ke lembah kerosakan. Orang yang bertauhid dan tanpa dalil, maka ada golongan-golongan penipu, pembohong, skema-skema akidah dengan mudah menggelincirkannya. Saya sebut tadi lah, kita bila pegang akidah. Anak kita pergi ke Korea, dia pergi ke Rusia, dia pergi ke negara Vietnam, negara tak ada agama, dia kekal beragama. Bukan dia mana orang yang tidak beragama ini salah. Sebab dia beragama dengan bukti dan dalil. Syahid. Sebab itu wajib diajar ilmu akidah. Anak-anak kita mesti diajar ilmu akidah. Contoh kita boleh ajar ilmu matematik. Kita boleh ajar di ilmu pengetahuan am. Ilmu membaca, sian-sian. Tapi kita barangkali lupa untuk ajar tentang akidah. Akidah itu penting. Supaya tak ada orang menggelincirkannya. Terlihat dalam konspirasi irtidad ataupun memurtadkan umat Islam. Mereka cari siapa? Mereka cari orang-orang yang tidak ada asas agama. Kerana itu kita namakan dakwah agama lain. Cara orang lemah untuk menggelincirkannya pada agama. Mereka masuk melalui sama ada melalui ekonomi atau melalui NGO kebajikan atau melalui apa yang disebut sebagai bila berlaku kecemasan dunia. Bila berlaku musibah dunia atas nama NGO bantuan, lalu mereka mengkristiankan. Itu berlaku di Nigeria. Itu berlaku di Afghanistan. Masuk melalui apa mereka sebut sebagai bulang sabit merah ataupun mereka sebut sebagai kelompok palang merah. Rupanya mereka membawa agenda Kristian. Lalu mereka cuba Kristian dengan orang Islam. Dengan melalui misi-misi kemanusiaan. Orang yang kuat akidah, mereka mudah memeliharanya akidah. Tapi yang tak kuat. Islam dalam memerangi golongan murtad. Dan mencegah kemurtadan. Maka Islam jaga pertama menghalang orang bukan Islam daripada melakukan perkara tersebut. Yang kedua, menghalang orang Islam sendiri dengan cara memberikan ilmu supaya mereka tahu asas akidah. Mereka akan tahu bahawa Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, tapi Rasulullah. Sebagaimana Rasul-Rasul terdahulu. Mereka tahu bahawa kelahiran Nabi Isa tanpa ayah bukan satu keajaiban yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Tapi itu tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana kelahiran Nabi Adam tanpa bapa dan tanpa ibu. Yang orang Islam ada hujahnya. Kerana itu dia tak boleh ditipu. Kenapa Nabi Isa itu Tuhan? Oh, sebab dia tak ada bapa. Bagaimana Nabi Adam? Bagaimana Hawa? Maka argumen-argumen yang menjadikan dalil keyakinan orang iman. Menjadikan orang Kristian tidak boleh memurtadkan orang Islam. Tidak juga sekian-sekian. Itu kita lihat dalam peperangan, kesan daripada peperangan salib. Bila negara-negara Kristian di Eropah mula cuba menjajah negara Islam. Lalu mereka pilih negara seperti
negara Malaysia melalui penjajahan Portugis, penjajahan Belanda. Tapi sepakat semua ahli sejarah bahawa bila penjajah datang ke negara Islam khususnya, mereka membawa 3 matlamat mereka. Antara matlamat itu ialah gospel dipanggil. Apa itu gospel? Pengkristianan. Selain daripada gold untuk mencari kekayaan emas, dan daripada glory untuk mencipta kehebatan mereka, dipanggil 3G. 3G. Waktu mereka launching penjajahan ke negara-negara Islam di Asia. Malaysia Barat ataupun Asia Tenggara. Masuk Malaysia, Indonesia, Brunei, bahkan Filipina yang dahulu negara Islam. Kerana kepulauan ini terkenal sebagai kepulauan Islam. Maka 3G mereka antara paling penting ialah gospel. Kristianisasi. Tapi mereka gagal mengkristiankan orang Melayu. Akhirnya apa mereka buat? Mereka paksa. Mereka tangkap orang Islam. Mereka bongkarkan kubur-kubur orang Islam. Mengambil batu-batu nisan, mereka membina tembok-tembok besar. Dan mereka membina kota Formosa. Mengumpulkan orang Islam, memaksa mereka masuk Kristian. Kalau mereka enggan, lalu mereka akan menembak mati. Tapi mereka gagal. Gagal mengkristiankan orang Melayu. Kenapa? Akidah yang ada. Perkara yang sama yang dibuat oleh Sepanyol waktu mereka masuk ke negara Andalusia. Mereka memaksa orang Islam supaya meninggalkan Islam dengan memakai pakaian salib, bukan dengan membunuh. Maka sebahagian orang Islam itu diceritakan dibakar hidup-hidup seramai 2,000 orang. Hidup-hidup bakar. Dan sebahagiannya dipenjara tanpa apapun dakwaan. Sebahagian dirampas harta benda mereka supaya mereka meninggalkan kota Andalusia atau Sepanyol. Tapi yang hebat, mereka jaga agama mereka. Mereka jaga. Kenapa? Kan dasar tauhid itu jelas bahawa seorang mesti tahu kenapa dia berakidah. Bukan ikut-ikut. Bukan kerana ditawarkan kekayaan lalu pun murtad. Tidak. Sejarah menunjukkan bahawa orang Islam kental mempertahankan akidah. Menjaga akidah. Sebab itu wajib. Semua ulama sepakat bahawa dalam membina kefahaman tauhid itu wajib secara dalil. Kena. Sama dalil itu bersifat ijmali. Ijmali ringkas. Allah yang menciptakan alam ini. Itu ijmali. Bukan patung buat. Bukan Nabi Isa buat. Allah. Ataupun dalil tafsili. Tafsili detail. Dia boleh berhujah. Tapi paling kurang kita ada dalil ijmal. Maka ini rahsia kekuatan akidah. Kemudian kata Syekh, dan hal ini bila beliau menyatakan iaitu sunnah Nabi dan tertawan di lembah kerosakan. Sedangkan orang yang merenungkan beberapa kalimah dan ucapan pada guru sufi lalu meneliti dengan saksama, merenungnya dengan sungguh-sungguh, maka pada beberapa pendapat, kesepakatan dan perbezaan antara mereka akan menjumpai sesuatu yang memperkuatkan perenungannya dengan satu kesimpulan bahawa satu kaum tidak dapat melalaikan hakikat kebenaran dari tujuan akhir dan tidak dapat mi'raj ke langit dan pencariannya dengan berpijak pada kelalaian. Baik, semua sepakat ulama. Seorang tidak mungkin dapat memi'rajkan ataupun mengangkat kerohaniannya kepada Allah Ta'ala. Ini dipanggil mi'raj ruh kepada Allah SWT dan mencari hakikat kebenaran tanpa mereka punya ilmu tauhid, tanpa mereka mengenali sunnah Nabi SAW. Pasti mereka akan tertawan dengan kelompok-kelompok yang akan menyesatkan mereka. Sebab itu kita dapati daripada ucapan, daripada kata-kata semua para ulama-ulama, mereka mempertahankan ataupun menekankan tentang persoalan tauhid walau berbeza perkataan mereka. Tapi tujuan sama. Contoh gini tuan-tuan. Bila kita bicarakan tentang makna ikhlas, maka ulama ada puluhan definisi ikhlas, tapi nilainya sama. Melaksanakan sesuatu hanya kerana Allah. Ada yang kata ikhlas itu sama pujian dan kejian. Ada kata ikhlas itu ialah menyembunyikan kebaikan sebagaimana kamu menyembunyikan kejahatan. Ada yang mengatakan ikhlas itu kamu tidak mengharapkan apa pun bayaran. Tetapi dengan keperbezaan pelbagai kalimah, pendapat, kata-kata, kalau kita renung di makna sama. Juga dalam makna tauhid.
Tauhid dalam definisi mereka, di dalam kupasan mereka, huraian mereka. Wa imma kita sebut sifat 20-nya, sifat 13-nya, maka ia pergi pada makna yang sama. Bahawa Allah SWT itu berkuasa mencipta, tidak disamakan dengan makhluk, tidak ada yang menyerupainya. Maka jelas. Baik, perkara kata Syekh Abdul Qasim Kushairi, saya akan bawa sesuatu secara ringkas. Beberapa kalimah penting dalam makna tauhid. Saya nak bawa kalimah ringkas. Sini dia tak terjemah apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qasim Kushairi. Kerana itu kita mulakan perbahasan tauhid kita dengan beberapa istilah penting. Kita dah tahu tentang kepentingan tauhid. Asas tauhid. Tak tahu tauhid, kita akan disesatkan. Kita pasti akan dijauhkan daripada sunnah yang sebenar. Sunnah Nabi SAW yang sebenar. Dan dijauhkan daripada kebenaran yang sebenar yang kita ucapkan. Baik, apa dia kalimah-kalimah asas dan bab tauhid? Yang pertama ialah ma'rifatullah. Abu Bakar Shibli berkata, Allah zat yang esa diketahui keesaannya sebelum ada batasan dan huruf. Maha suci Allah, tidak ada batasan bagi zatnya, tidak ada huruf bagi kalamnya. Baik, bila kita sebut Allah SWT, maka mukaddimah mengenali Allah Ta'ala apa dia? Bahawa Allah tidak ada yang menyekatnya secara batasan. Dan Allah SWT juga tidak ada hurufnya. Maksud tuan-tuan sekalian, bila kita sebut kalam Allah, tidak terhenti hurufnya. Tak terhenti. Kalam kita, perkataan kita berhenti. Allah sentiasa berkata-kata. Sebab itu bila kita baca sifat 20, kaunuhu mutakalliman, bahawa Allah senantiasa berkata-kata. Allah tak diam. Kita ni cakap-cakap kemudian diam. Allah sentiasa berkata-kata. Kan diam sifat lemah makhluk. Diam tanda kejahilan makhluk. Kita tuan-tuan kadang-kadang kita diam sebab tak tahu nak kata apa. Diam. Kenapa diam? Penat dah. Lemah. Kenapa diam? Sifat kita ini terbatas dengan huruf. Ada perkataan kita tak tahulah huruf dia apa. Stop. Allah tidak terbatas dengan huruf itu. Kerana kaunuhu mutakalliman, Allah SWT sentiasa mutakalliman. Baik, Allah tidak dibataskan dengan had. Betul bila kita sebut tentang had, batasan. Kita terbatas dengan usia, terbatas dengan kekuatan kita, terbatas tentang kuasa kita. Semua benda nak kita ada had, tempat. Tempat kita terbatas. Kalau tuan-tuan duduk ni maknanya terbatas. Kanan, kiri, depan, belakang. Allah tidak. Allah tak ada sekatan had itu. Tak ada istilah Allah duduk depan, belakang kan, tak ada. Tidak ada batasan itu. Kita semua ada batasan. Yang namanya makhluk semua ada batasan. Hatta batasan kewujudannya. Sampai bila tuan-tuan wujud? Sampai sekian-sekian habis. Kalau kita duduk kita ada batasan. Tempat ni je kita dapat. Kalau kita ada kuasa, maka ada batasan. Allah tidak ada batasan. Bila haddin wal huruf. Tiada batasan yang mengelilinginya. Tiada juga huruf yang membatasi perkataannya. Kita kalau bercakap, saya dah bercakap, kita terbatas. Akhirnya sampai peringkat kita pun tak boleh bercakap. Stroke. Kerana kita lemah. Kita diam. Waktu tidur berhenti cakap. Waktu tak ada idea berhenti cakap. Waktu kita kebingungan dan ketakutan berhenti cakap. Itu kelemahan kita. Huruf kita terhenti. Kalau tuan-tuan bercakap, berhenti kat mana? Saya bercakap, berhenti kat OP. Cakap. Pergilah. Allah tidak dibatasi dengan huruf. Kenali Allah. Baik, tak ada orang kata Allah diam. Ni Allah tengah buat apa tengah diam. Allah sentiasa berkata-kata. Kulla yaumin huwa fi sya'. Setiap hari Allah punya urusannya. Bila ada seorang dahri, dia berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Ad-Dahri ini satu fahaman sesat. Yang menyatakan bahawa manusia ini tak ada Tuhan. Manusia ini kuasa penentuannya ialah masa. Kita hidup kerana masa, kita mati kerana masa. Maka digelar sebagai dahri. Kelompok masa. Atau dahriyah. So, dia berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Ad-Dahri dia berada atas mimbar. Abu Hanifah duduk bawah. Dahri masa itu mendapat tempat yang tinggi. Dia cakap ke atas. Lalu ditanya kepada Imam Abu Hanifah, apa yang Tuhan kamu lakukan sekarang? Allah sekarang buat apa? Maka kata Imam Abu Hanifah, boleh tak awak turun daripada mimbar tu? Saya pula nak naik. Sebab kita debat ni tak seimbang, awak duduk atas, saya duduk bawah. Boleh tak awak turun dan saya naik? Kemudian saya jawab. Kata Dahri, baik, saya turun.
Maka dia turun, maka Abu Hanifah pun naik. Lalu kata Abu Hanifah, sekarang Allah menaikkan aku dan menurunkan kamu. Menaikkan kebenaran dan menurunkan kebatilan. Ya, bagaimana? Dia kata Allah sentiasa, perbuatan Allah tak berhenti. Kita kan kalau buat benda berhenti. Masak mi goreng berhentilah, penat lah. Mi goreng pun dah siap. Taklah kita. Tapi Allah tak berhenti. Allah ciptakan dunia, Allah pun berhenti. Macam kata Yahudi, Allah pun rehat, penat 6 hari cipta. Ini akidah salah. Lalu mereka mengisyakan Sabtu tu cuti. Maka Allah mengharamkan mereka bekerja Sabtu. Dek keceluparan mereka. Kata Allah penat sudah menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan bumi ini selama 4 hari dan langit ini selama 2 hari. Kemudian Allah penat. Di asal poin itu betul lah, Allah menciptakan dalam 6 masa. Tapi lepas tu bukan cerita penat. Mereka duk bayangkan secara makhluk penatlah dah cipta ni. Bumi besar, langit. Mereka tak melihat kebesaran Allah mengatasi segalanya. Lalu mereka menisbahkan beberapa sifat mereka pada Allah. Lalu mereka kata Allah tak nak berehat hari ke-7. Kerana itu kami juga berehat. Maka Allah mengharamkan mereka kerja hari Sabtu. Kata Yahudi, dia tak boleh bunuh orang Palestin semua. Kerana ajarannya menjadikan dia tak boleh hidup tanpa bangsa lain. Dia tak boleh hidup. Dia tak boleh hidup tanpa orang Islam. Tentang orang Islam boleh hidup tanpa Yahudi. Itu beza. Yahudi dia tak boleh hidup tanpa Islam. Macam mana? Baik. Bila mereka namakan hari Sabat. Hari Sabat ni Sabtu lah. Yaumas Sabti. Di bahasa Yahudi panggil Sabat. Di mana hari Sabat, mereka tak dibenarkan bekerja. Kena orang lain buat kerja. Maka mereka kena suruh orang Palestin buat kerja untuk mereka. Mereka tak boleh tanam pokok. Even pada hari itu mereka tak boleh main telefon. Mereka tak boleh guna benda-benda yang bersifat elektronik. Kalau tangga, kena tangga tak bergerak. Tak boleh guna benda elektronik. Waktu itu mereka tak boleh kerja apa-apa. Cuti. Haram bekerja. Kata mereka memang cuti-cuti betul. Tak kerja langsung. Kita nama je cuti tapi kerja. Oh, okey cuti. Elok-elok buka gerai tepi jalan pula. Kerja mana? Ada part time pula dia. Kita nama je. Cuti-cuti kita kerja. Kerja lain maksudnya. Dia cuti cikgu. Habis dia meniaga lembu pula. Kerja. Maksudnya kita tak cuti. Nampak cuti. Tapi ada projek-projek lain. Orang Yahudi cuti-cuti betul. Dia memang cuti. Tak boleh buat kerja. Dia tak boleh buka gerai. Tak boleh dia makan. Aneh. Sebab itu saya kata mereka perlukan orang Islam. Pada hari mereka terpaksa beri. Kena benar, kena suruh Palestin petik tomato. Petik buah hati. Mereka tak boleh petik. Haram petik. Mereka terpaksa patuh. Macam mana mereka nak keluarkan semua orang Palestin? Tapi orang Islam boleh bunuh semua Yahudi. Kerana orang Islam tak perlu Yahudi. Sebab kita tak ada apa yang disebut rangkuman kesesatan itu. Dalam Islam kalau kita kaji betul, kita tak ada cuti. Setiap hari kita bekerja. Bukan hari Jumaat, bukanlah hari cuti bagi orang Islam. Hari Jumaat kita diperintah bila sampai solat Jumaat, datang nidak Jumaat, masa tu je berhenti kejap untuk solat. Lepas tu jalan. Fa iza qudiyatus salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila mana selesai solat Jumaat, terus bertebaran di muka bumi untuk bekerja. Ini dalil bahawa Jumaat bukan cuti. Tapi oleh kerana orang semua cuti, kita pun kalau sebut hari apa yang lebih aula cuti, kita sebut hari Jumaat lah cuti supaya kita dapat ke masjid. Tapi bukan bermaksud tak boleh kerja. Yahudi baik, Kristian baik. Cuti tu mana tangan kerja. Kita tak kerja jalan. Tetapi bagaimana kita nak kerja, nak berhenti kerja. Sedangkan kerja itu keperluan kita setiap hari. Seperti mana kita sebut nak cuti makan. Tak mungkin kita boleh cuti makan. Makan keperluan hari-hari. Kerja jalan cuma kerja yang resmi mungkin kita tak buat. Saya cikgu, cuti sekolah, berhenti. Tapi saya mungkin ada kerja tak resmi saya. Tak saya bekerja. Tak salah kalau saya. Misalnya kata, okay, cuti sekolah saya pun nak buat bisnes. Meniaga baju ke, meniaga apa. Supaya saya dapat sekian-sekian. Maka tak salah. Hatta kita bulan Ramadan pun bukan bulan cuti kerja. Tak ada seorang pun kata, okay, Ramadan jangan kerja. Tak ada. Kerja-kerja. Tak ada masalah. Bukan kita perang bulan Ramadan. Banyak peperangan Islam berlaku bulan Ramadan. Sebenarnya kan tak ada isu. Lepas tu kita tak ada istilah cuti yang secara agama. Cuti tadi cuma kita mengikut tentang aliran dunia. Manusia. Okay, kita bagi cuti agung, cuti itu, cuti. Walah, kita tidak cuti sebagaimana dan definisi cuti, tak kerja. Kita buat sesuatu yang kita akan buat.
Saya kata berbeza dengan makna cuti di sisi orang Yahudi. Baik, ini yang kita sebut tentang bagaimana orang cuba memahami Allah dengan diri mereka. Dia kata Allah cipta bumi lalu penat lalu cuti. Maka Allah tak begitu. Allah tidak terhenti hurufnya kata-kata. Dan tidak terhenti perbuatannya. Kita terhenti semua. Last sekali terhenti jantung kita habis mati. Dan namanya manusia ialah makhluk yang sentiasa berhenti-henti. Kita tu bukan makhluk yang direct jalan. Contoh kita kalau cakap terhenti-henti. Kalau berjalan terhenti-henti. Apa pun kita buat dia mesti ada dipanggil tempoh. Jadi kan kita terpaksa berhenti. Nunggu, beratur. Semua benda itu ada pada manusia dan makhluk Allah. Tapi tidak pada Allah. Berkaitan dengan ini Imam Ruwaim atau disebut Ruwaim bin Ahmad pernah ditanya. Tentang permulaan kewajiban yang diwajibkan Allah pada hambanya. Beliau jawab makrifah. Hal ini berdasarkan firman Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan menyembahku. Baik, yang pertama kewajiban kita ialah makrifah. Itu tauhid. Kata Ibn Abbas. Perkataan liya'budun kecuali untuk menyembahku maksudnya ay liya'rifun untuk bermakrifat, mengetahui, sedar dan yakin keberadaan Allah. Bila Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Apa maksud penyembahan? Penyembahan dia ada permulaan, dia ada pengakhiran dia. Adapun pengakhirannya ialah kematian. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Semualah Tuhanmu sehingga kau mati. Dia datang kematian. Dia ada permulaan. Permulaan menyembah Allah ialah makrifat. Kata Allah sebut dalam ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Sesungguhnya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang esa. Bila Allah menyebut tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan menyembahku, yakni mengenaliku, bertauhid kepadaku. Kenal Allah itu apa? Sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang harus bagi Allah. Dan apa itu maksud Allah. Maka ini perlu dikenali. Imam Junaid berkata, sesungguhnya awal yang diperlukan oleh seorang hamba dari sesuatu yang bersifat hikmah adalah mengetahui sang pencipta atas keterciptaan dirinya. Kebaharuan diri, maksud kebaharuan diri sifatnya makhluk baharu. Tentang bagaimana kebaharuannya, sifat perbezaan sang pencipta dari sifat makhluk. Sifat perbezaan zat yang lama dari yang baru, yakni alam, menurut pada ajakannya. Dan mengetahui keharusan diri untuk mentaat kepadanya, untuk bertaat kepadanya. Sesungguhnya orang yang belum mengetahui zat sang penguasa alam, maka ia tidak akan mengetahui keberadaan kerajaan alam tentang status pemilikan untuk siapa. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, setiap orang dia kena tahu dengan hikmah kebijaksanaan tentang siapa penciptanya dan bagaimana proses-proses diciptakannya dan perbezaan dia yang baru, yang hadas dengan Allah zat yang kidam, Tuhan yang sedia kala. Dia kena tahu. Sebab itu kita bila belajar sifat 20 sebagai contoh, kita akan kata apa? Setiap kali kita sebut, okay, wujud artinya ada, lawan tiada, mustahil tiada, wajib ada. Adanya Allah Ta'ala ini ialah dengan adanya alam ini. Ini dipanggil dalil secara ijmali. Kita sebut kita makhluk hadas. Ada kita tuan-tuan, kita tak mengadakan apa-apa. Bukan kita mengadakan alam ini, bukan kita ciptakan matahari, bukan. Kita mengambil manfaat daripada apa yang Allah adakan. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Dan Allah menundukkan segala ciptaannya kepada kamu. Apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah jadikan matahari untuk beri manfaat pada kita. Langit, sungai, laut. Tapi kita tak menciptakan. Allah yang menciptakan untuk kita. Baik, kita menyadari tentang kita siapa dan zat Allah bagaimana. Kita makhluk dan Allah khalik. Dan Allah menciptakan sesuatu itu menurut perintahnya. Menurut keinginannya. Dan kewajiban kita untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, sang penguasa alam ini. Baik, itu asas tauhid. Kata Abu Tayyib Al-Maghari, setiap unsur dalam diri seorang hamba memiliki fungsi yang berbeza-beza berkaitan dengan kemakrifatannya kepada Allah. Akal menurutnya memiliki fungsi pembuktian dalil secara logikal, hikmah memberi isyarat dan makrifat memberi kesaksian secara utuh. Kata Al-Maghari,
Allah jadikan dalam diri kita ini alat-alat bagi mengenal Allah. Pertama ialah akal. Akal ini dia ada dalalah. Dia beri tunjuk ataupun disebut. Terjemahan di sini ialah dalam unsur akal manusia, dia adalah berfungsi sebagai pembuktian dalil. Dia panggil dalalah. Baik gini. Ni kita tengok fungsi akal, hikmah dan makrifat. Baik akal kita tengok alam yang luas ini. Apa yang kita nampak? Dia makhluk, dia diciptakan. Tuan-tuan tengok rumah lawa, tuan-tuan tengok apa? Kontraktor. Siapa buat rumah ni? Tuan-tuan tengok kereta macam ni. Siapa yang buat kereta ni? Kita akan tanya siapa buat. Kita tengok makanan sedap. Siapa masak ni? Kita tengok baju lawa. Siapa jahit ni? Manusia dia akan cenderung untuk mengetahui siapa yang membuat benda tu. Tengok kolam lawa. Siapa buat kolam ni? Stadium lawa. Siapa buat stadium ni? Kita akan tanya siapa yang buat. Maka akal kita secara dalalah membawa pembuktian bahawa sesuatu ada yang melakukannya. Baik, manakala hikmah kita, dia ada sifat isyarat. Hikmah yang akan tunjuk siapa sebenarnya yang buat. Allah. Maka dia mengisyaratkan. Kalau akal saya faham bahawa rumah ni ada kontraktor. Hikmah saya tahu, fulan bin fulan lah kontraktornya. Fulan dan fulan. Dan manakala makrifat itu akan menjadi saksi yang sebenar, inilah penciptanya. Kalau ada yang mendakwa yang lain cipta, saya kata no. Kata ini berhala cipta langit. Tak ada. Pertama, alam ini ada yang ciptakan. Itu dalalah. Dan hikmah saya tahu yang ciptakan ini mesti yang bersifat sempurna. Ya Allah. Manakala makrifat saya akan menolak semua orang mengatakan bahawa bumi ini orang lain buat. Saya kata tak. Kata kita kalau, contohlah saya katakan, ni masakan sedap ni. Kita tahu masak ni mesti ada orang buat. Lalu hikmah kita mengetahui ni syekhnya. Tiba-tiba ada orang tahu saya lah yang masak tak? Kita nafikan bukan awak masak. Yang masak dia saya tahu. Maka atas nama makrifat bila orang ada kata Isa itu anak Tuhan dan Tuhan. Kita bukan. Isa itu cuma Rasulullah. Ini berhala Tuhan. Tak, berhala ini cuma makhluk. Maka lihat bagaimana makrifat kita menyaksikan. Sesudah akal kita, sesudah hikmah kita, dan sesudah kita punya makrifat. Kemudian kata Al-Maghari, bila beliau menyebut fungsi-fungsi, iaitu Abu Tayyib Al-Maghari, akan menunjukkan, hikmah mengisyaratkan, makrifat mempersaksikan. Kita dah bagi contoh tadi. Akal tunjuk. Akal membuktikan, menunjukkan, hikmah dia akan isyaratkan, tunjuk yang khusus. Manakala makrifat ialah keyakinan. Kerana itu kerjaan ibadat tidak akan diperoleh kecuali dengan kejernihan tauhid. Asas itulah tuan-tuan dalam bab ibadat, tauhid itu kena jelas. Kita sembah siapa ni? Allah. Siapa? Menciptakan. Siapa dia? Allah. Dan kita jadi saksi. Hanya dia layak disembah. Sebab itu kalimah kita apa? La ilaha. Tak ada Tuhan. Kata la ilaha. Ialah kita menyatakan tak ada Tuhan yang sebenar. Ay la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang disembah yang paling benar. Illallah, kecuali Allah. Kita sebut perkataan kecuali Allah. Di situ ialah isyarat kita. Dan bila sempurna menyebut la ilaha, itulah makrifat kita. Allah. Orang katalah benda lain pun kita takkan terima. Tuan-tuan anak-anak, bila kita tunjuk dia satu, campur satu. Maka akal dia berkata, dia perlu ada jawapan. Maka cikgu ni pun tunjuk jawapan. Jawapannya ialah dua. Maka isyarat pada jawapan tu dua. Maka dia dengan keyakinannya akan pertahankan dua itu sampai bila-bila. Kalau seorang kata satu campur satu tiga, dia akan lawan. Paling kurang dia kata bodoh Pak Cik ni, dah tua pun tak nak mati lagi. Dah satu sampai satu dua, dia pegang budak ni. Cuba tuan-tuan goyahkan keyakinan budak ni. Cari seorang budak yang sudah punya keyakinan satu campur satu dua, cuba tuan-tuan goyahkan, katakan satu campur satu tiga. Tengok apa dia kata pada tuan-tuan. Agak-agak dia kata apa? Kita ayah pun. Kita ayah ni. Cakap, Alung sini. Alung belajar satu campur satu berapa? Dua ya. Mulai hari ni ubah jadi tiga. Budak ni lagi rumah. Kata ayah aku dah gila. Tentu kalau yang tu orang kata gila. Bagaimana orang kata ada Tuhan lain pada Allah? Dia lagi gila. Patung ni Tuhan. Gilanya kau. Teruknya kau. Kenapa jadi seteruk macam tu akal kau ni rosak? Apa yang merosakkan ni? Sampai duk tengok patung tu kata Tuhan. Saya kata, saya arguing.
Saya akan marah. Kalau saya dapati seorang cikgu ajar anak saya 1+1=3, saya pergi sekolah tu. Saya cadangkan sekolah tu tutup. Ini lepasan Oxford. Ini lepasan Cambridge. Ini lepasan sekian. Saya tak akan izinkan dia ajar anak saya sesat 1+1=3. Sesuai saya ada makrifat tu. Kenapa tuan-tuan kata pada bicara sifir ini? Walau ni kalau kita nafi pun tak kafir kita. Kalau saya kata 1+1=3, berdosa ke saya? Kafir ke saya? Tak ada. Tapi kita tak akan terima. Tak boleh terima. Kalau kita jumpa orang ni, kau kenal tak tu? Tu yang kata 1+1=3 tu. Oh. Ni kalau nak bagi projek pun kena fikir. Boleh ke bagi projek 1+1=3? Tak boleh. Di minang anak kita mau fikir. Awak nak minang anak saya? Okay, saya nak tanya awak. 1+1 apa? 3 ya? 3. Saya tak ambil dia menantu. Biar dia kaya pun. Dia punya gila lain macam. Rosak anak saya ni. Bawa dipamerkan kekayaan, dipamerkan. Tapi akalnya tak betul. Bagaimana dia kalau nampak ketuhanan? Yang jelas dikata berhala ni yang buat. Patung yang buat. Ini Nabi Isa yang cipta. Kita kata ni, awak ni gila sungguh. Terlalu sesat. Maka itu penting tentang asas tauhid tadi. Yang kuat. Dalam akidah kita. Yang mewujudkan kejernihan. Kemudian kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Tauhid bererti pengesaan zat yang esa. Dengan hakikat dan kesempurnaan keesaannya. Sesungguhnya dia zat. Ini Allah yang esa. Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Dia zat yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Pengesaannya juga dengan peniadaan terhadap sesuatu yang berlawanan. Kesamaan dan keserupaan. Allah berlawanan dengan yang lain. Dan Allah tak serupa dengan sesiapa pun. Atau menyamainya pun tak. Baca Qul Huwallah. Qul Huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Allahus Samad. Allah tempat bergantung harap. Tanpa perantara. Lam yalid. Allah tak beranak. Walam yulad. Tidak diperanakkan. Menafikan semua yang ada sifat itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang menyamai Allah. Atau sekutu dengan Allah. Apatah lagi mengatasi Allah. Tak ada. Esa tanpa penyerupaan. Bagaimana penggambaran, pengasosiaan dan penyimbolan. Baik, kita tak boleh, bila disebut Allah, Allah tak boleh kita nak gambar, tak boleh kita nak simbolkan, tak boleh. Sebagaimana berhala mereka simbolkan, ataupun benda-benda ketuhanan ini mereka gambarkan, mereka simbolkan, tak. Allah sesuatu yang kita tidak dapat mengetahui secara perkiraan makhluk. Tak boleh nak jelmakan Allah secara zatnya dengan membuat patung-patung. Tak boleh. Itu bukan Allah, itu tetap makhluk. Tak satu pun di semesta alam ini yang menyamainya. Dia zat yang maha mendengar dan melihat. Pendapat ini tidak beza jauh dengan apa yang disebut oleh Abu Bakar Zahir Al-Ubadi ataupun Al-Abadi. Menurutnya makrifat adalah nama. Artinya adalah keberadaan pengagunan dalam hati yang mencegahnya daripada sifat etis dan kufur. Kata Imam Al-Abadi, Al-ma'rifatu ismun wa ma'nahu wujudu ta'zimin fil qalbi yamna'uka anit ta'tili wa tashbih. Bahawa makrifat itu satu makna yang memberi maksud mengagungkan Allah Ta'ala dalam hati kamu, yang menghalang kamu daripada menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Ataupun menidakkan Allah dengan apa yang disifatkan tentang dirinya. Maka ini maksudnya orang yang ada makrifat. Ini secara ringkas tentang betapa penting ilmu tauhid. Bagi mukaddimah sebelum Syekh Al-Imam Abdul Qasim Kushairi dia nak cerita tentang tauhid, dibina dulu asas-asas tauhid yang berkait dengan makrifatullah, berkait dengan sifat Allah, berkait dengan iman, berkait dengan rezeki, berkait dengan kufur. Kan ini asas-asas akidah yang kita akan bicarakan. Berkait dengan arash Allah SWT, berkait dengan zat Allah SWT, sebelum kita pergi kepada istilah tasawuf pula. Ini mukaddimah pada istilah-istilah tauhid. Supaya kita tahu bahawa tasawuf itu adalah tauhid. Tasawuf itu untuk binanya tauhid. Bukan tasawuf lain, tauhid lain. Tentu kalau secara grading, secara kita katakan penamaan, ia benar. Tapi secara pemahaman, ia semua. Kalau orang sebut tasawuf, dia tidak berdiri melainkan dengan tauhid yang jelas. Dan dia tidak
berakidah melainkan dengan syariat yang jelas. Artinya tak ada orang nak atas nama sufi cuba pisahkan dengan tauhid, and then pisahkan dengan syariat, lalu bergerak atas nama sufi yang telanjang. Sufi bukan bergerak dengan telanjang. Sufi berpakaian bersyariat. Yang sufi itu berotak, berakidah. Sufi berarti dia berakidah, berotak, berfikir. Dan dia sufi berpakaian bersyariat. Bukan sufi yang telanjang lalu gila. Atas nama sufi, seorang lelaki yang berjalan dan otaknya gila. Tiada tauhidnya, tiada syariatnya. Cuma mendakwa sufi. Dia nampak kamu hanya seorang yang telanjang. Tidak lebih pada itu. Kalau seorang itu bersufi, dia bersyariat yang membalut tubuhnya, pakaiannya. Dan seorang bersufi punya akal dan otak yang berfikir tentang ketauhidannya. Maka ini sufi, kesempurnaan dalam tauhidnya, dalam syariatnya, dalam akidahnya, di dalam hukum hakamnya, dan dalam pemurnian, pembersihan jiwa, hati dan nurani. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.